Okey, kali ni kita akan buat normal distribution. Okey, biasanya normal distribution apa yang kita tahu, biasanya kita bila sebut normal distribution, kita tahu dia adalah melibatkan curve with bell shape. Dan dia juga adalah untuk continuous random variable. So bila continuous random variable kita tahulah nilai dia macam mana semua. Okey. So bila dia adalah curve with bell shape, dia mesti adalah symmetric with mean. Okey, symmetric with mean. Okey, bentuk dia macam ni. Kalau kita nak buat bell shape dia, kalau untuk normal kita tahu dia seumpama macam di sini. Okey. Dia punya bentuk curve dia adalah lebih kurang macam ni lah, bell shape, di mana dia adalah simetrik kiri dan kanan dan respect with our mean. Maksudnya di tengahnya adalah mean. Dan curve ni adalah biasanya kita pakai dia punya standard deviation, bentuk curve dia dan respect with our mean. So notation dia adalah di sini kita tengok X adalah normal distribution, kita pakai mean dan variance ataupun standard deviation power of 2. Okey, itulah secara basicnya normal distribution. Okey, so properties ni bolehlah korang tengok sebab dia kata bell shape, symmetric, semuanya kita boleh faham sendiri. Okey, sekarang kita pergi pula kepada standard normal distribution. Okey, apa itu standard normal ni? Okey, apa yang kita kena tahu, kita akan ubah kita punya normal distribution. Okey, kita transform X kita into standard normal. Maksudnya daripada normal kita ubah menjadi standard normal, di mana standard normal ni adalah dia punya mean equal to 0 dan standard deviation dia adalah equal to 1. Maksudnya kita nak ubah yang sedia ada kepada mean equal to 0 dan variance standard deviation equal to 1. Maksudnya kita nak ubah menjadi standard normal, di mana standard normal notation dia adalah huruf Z. Maksudnya X ni adalah normal distribution saja. X approaches N ni normal distribution. Kita ubah menjadi Z, maksudnya bila dah Z dia adalah standard normal, di mana normalnya mean dah berubah jadi kosong dan variance dia standard deviation equal to 1. Dan di sinilah bentuk dia bell shape. So itu kalau kita nak ubah kepada Z, maksudnya nilai, kalau soalan minta kita boleh cari dia punya standard score, maksudnya selalu kita cari find the probability Z kita, let's say greater than or Z kecil ni. Ni Z kecil dipanggil Z score. Kita punya nilai dia berapa. Kita nak ubah daripada X, selalunya soalan minta daripada probability X equal to berapa nilai, kita punya X ni berapa, kita ubah X kita kepada nilai Z score dengan guna formula di sini. Z maksudnya kita tolak X nilai ni berapa yang soalan minta, tolakkan dengan mean over standard deviation, dapatlah nilai Z score di sini. Z berapa nilai dia. So itu cara nak ubah daripada normal kepada standard normal distribution. Okey, kita pergi kepada example. Teruslah Okey, example pertama ni saya akan terangkan dulu mengenai yang memang dah dalam bentuk Z terus dulu. Okey, kita boleh buat pakai Z terus, boleh gunakan table untuk mencari. Tak perlu nak ubah-ubah sebab soalan table yang diberikan memang kita akan pakai table Z. Okey, dia tak ada table X kan, dia memang dah tukar jadi standard normal. Okey, table yang kita gunakan adalah table tree Kalau dalam kita punya table, statistical table kita akan pakai statistical table tree. Okey, normal distribution di mana dalam bentuk Z. Okey, kalau kita lihat di sini, kalau cara bacaannya Z score dia, let's say kita ada 0.13. So kita pergi 0.1, kita tengok yang belah kiri 0.1, 3 nya di sini. So nilai dia adalah di sini. Itu contohnya kalau 0.13. Katalah 0.45. 0.45 yang di atas tu bacaan dia macam ni. So itu cara-cara kalau kita nak tengok table, guna statistical table. Dan kita juga boleh menggunakan calculator sebenarnya untuk normal distribution. Okey, so nanti kemudian saya akan terangkan. So korang boleh tengok kalau jenis korang punya calculator jenis apa, korang boleh pergi kat sini macam mana nak dapatkan dia punya mana menu kita yang kita akan guna. So kat sini saya dah tuliskan so boleh tengok. Okey, saya akan terang satu-satu pakai table dulu baru pakai calculator. Okey, kita pergilah kepada example A dulu, di mana dia cari probabilities of
A kita, dia suruh cari probability Z greater than 0.94. Ini dah memang dalam bentuk Z, dah ada Z score dia. Okay, macam sebelum ni juga kita tahu calculate dalam table dia dah dalam untuk yang greater than, sama macam yang sebelum ni. So kita kena ubah. Kalau dah greater than, tak perlu nak buat apa-apa, kita boleh terus tengok kepada table sebab ini dah memang greater than. Ada equal sign ataupun tak ada, benda tu tak ada effect sebab dia adalah continuous random variable. Okay, so kita boleh tahu kalau A soalan minta Z 0.94. Okay, kalau dalam table Z 0.94 kita pergi kepada 0.9, 4 yang atas tu kita tengok, maksud dapatlah di sini. So nilai dia adalah 0.1736. So itulah jawapan kita. Maksudnya di sini, okay, kalau je dalam bell shape, saya tunjukkan bell shape. Kalau dalam bentuk bell shape, dia punya nilai, kalau let's say kat sini 0.94 berada di belah kanan. So kita nak di area yang berada di sini saja. Nilainya di sinilah yang kita punya probability. Di mana tadi 0.94 kita tahu jawapan dia adalah equal to 0. Kita tengok table tadi 0.1736. Ini kalau kita pakai table. Okey, bagaimana kalau kita nak menggunakan calculator pula macam saya kata tadi? Okey, untuk calculator ES Plus dan 570MS ni, okey, dia punya tu displaynya akan dia lebih kurang je, cuma korang kena pergi nak pilihnya dekat mana. Itu yang saya dah tunjukkan. Okey, bila dah pilih, dah tekan semua button di sini sampai dia keluar yang button nombor 7 ni, okey, dia akan keluar display 3 benda Maaf, 4 benda. Selepas korang tekan tu, dia akan keluar untuk 2 benda ni. Okey, 2 bentuk ni dia akan keluar, output dia akan keluar. Yang pertama dia akan tunjuk P, kedua Q, ketiga R, keempat yang ada arrow T. Okey, untuk yang P ni adalah untuk korang cari nilai, okey, cari nilai probability yang Z kita less than. Tak kisahlah nilai skor kita negatif ke positif, kita boleh pakai P. Kalau untuk yang less than, kita boleh terus pakai calculator less than untuk P. Manakala untuk R, R ni adalah untuk probability R ni adalah untuk probability yang greater than. Macam contohnya example A kita tadi. Example kita adalah greater than. So kita boleh pakai calculator, ambil yang nombor 3 di sini, yang R. Ambil R, kita akan keluar di sini, ambil greater than. Okey, untuk Q nombor 2 ni, Q ni adalah untuk in between, tetapi apa yang dia boleh mencari hanyalah in between. Let's say sama ada nilai di sini saja, just start daripada 0 sampai nilai di sini berapa dia, ataupun yang belah kiri, tapi dia hanyalah 0, start daripada 0 hingga nilai negatif A. Tak kisah berapa nilai dia, tapi dia hanya start daripada 0 ke bawah ataupun 0 ke atas. Itu yang hanya kalau boleh guna Q. Okey, untuk FX570EX ni, okey, korang, dia punya display akan berbeza sedikit Dia bila korang dapatkan normal CD ni, okey, senang saja, dia akan keluar lower limit, upper, lepas tu dia upper limit. So dia tak ada keluar limit aja, tulis lower saja, lower, upper. Lepas tu dia akan tunjuk standard deviation dan variance.
standard deviation dan mean. Okey, untuk nilai standard deviation dengan mean ni yang asalnya memang dia bagi 1, 0. Korang tak payahlah ubah sebab kita memang kena buat dalam bentuk Z, tukar kepada standard form. So jadikan nilai 1 dan 0 tu tak payah usik. Okey, untuk lower dan upper, seandainya korang nak mencari, let's say macam ni saya terangkan terus pakai kalkulator di sini. Let's say korang nak cari di sini yang belah kanan A. So lower korang adalah nilai A, upper ni korang letaklah nombor yang besar, contohnya letaklah nombor nilai 1000. Seandainya kita nak negatif A, negatif A, lower kita letaklah negatif 1000, upper kita adalah negatif A kita, berapa nilai dia. Kalau in between, so letaklah between kita, let's say negatif A kepada A, letaklah negatif A berapa, A kita berapa. Yang ni tak payah ubah sebab kita dah kepada dalam standard form. Ini kalau nak guna kalkulator untuk tiga-tiga jenis. So yang lain selain daripada tu, okay, try lah cari sendiri Okay, kita back to balik kepada soalan tadi. So kalau kita nak cari nilai A menggunakan kalkulator untuk 570ES plus dengan FX 570MS, pilihlah nombor 3. Nombor RC di sini. R yang open bracket. Bila R open bracket, kita tekan jawapan terus, masukkan nilai. Let's say bila tekan R, masukkan gantikan 0.94, kita akan dapat juga automatic jawapan dia 0.1736. Itu saja kalau nak gunakan kalkulator. So lagi mudah pakai kalkulator sebenarnya. Kita boleh untuk Z ni ataupun normal distribution, kita boleh pakai kalkulator terus. Okay, kita continue lah kepada yang B pula, soalan kedua. Okay, untuk B suruh minta cari probability Z less than 1.85. Okay, kita tengok dulu kalau nak pakai table lah. Saya ajar pakai table. Okay, kalau kita tahu table dia daripada bell shape, maaf lukisan tak apa cantik. Let's say 1.85 di sini. Kita nak area semua di sini, nilai sini, tetapi kita tak boleh guna table terus. Kenapa? Sebab table hanyalah yang greater than. So apa yang kita buat? Kita tahu untuk area semua probability total dia semua, kalau di sini 1. So kalau kita 1 tolak yang belakang di sini, maksudnya 1 tolak probability Z greater than 1.85, automatic kita akan dapat yang belakang di sini. So ini kalau kita nak cari pakai table, maksudnya kita kenalah dapatkan dulu probability Z 1.85. Maka kita tengok table 1.85, 1.85, 5 di sini. Maka kita akan dapat 0.0322. So 1 tolaklah dengan 0.0322. So dapatlah jawapan 0.9678. Okey, ini kalau pakai table. Okey, kalau kita nak pakai kalkulator terus pun boleh. Macam saya kata tadi dah ajar, kalau kalkulator yang biasa 2 tu, sama ada korang, kita nak tahu less than. Bila less than, automatic lah korang pakai yang nombor 1 tadi. Nombor 1 yang di mana dia adalah P yang open bracket. Masukkan nilai kita 1.85, akan dapat juga jawapan terus yang nilai di atas. Okey, seandainya kalau pakai kalkulator satu lagi jenis yang FX570EX, korang letaklah lower korang, kita tahu je nilai paling hujung sampai hujung, kita letaklah paling nilai kecil, negatif 100,000 ke nilai yang besar, atau nilai paling kecil. Apa kita nilai yang paling di sini 1.85. Yang lain tak payah ubah, kita akan dapat juga jawapan terus di sini. Okey. Kelebihan pakai guna kalkulator EX ni sebenarnya je daripada normal pun tak payah tukar kepada standard pun tak apa, tapi kita memang diajar untuk tukar kepada standard. So memanglah kita kena ubah juga kepada standard normal
Yang min dan mu ni tak payah ubah, kita pakai di sini saja. So ini kalau pakai kalkulator, sama ada yang dua yang atas ataupun yang bawah tu. So dapat juga jawapan yang di sini. Okey, itu yang B. Bagaimana pula C? C tadi suruh minta cari probability Z less than or equal negative 2.23. Okey, kalau daripada bell shape, daripada bell shape okey, negative 2.23 di sini less than. So kita pun tak ada table less than. Lepas tu dia negatif pula. So kita, apa yang kita boleh buat? Kita tahu untuk normal dia adalah symmetry. So negative 2.23 juga bersamaan juga dengan, maaflah tak center, patutnya kat tengah. Okey, 2.23 equal juga dengan 2.3 untuk positif. Negatif 2.23 equal to 2.23, nilai dia sama saja. So di sini kita boleh ubah P Z kita adalah mengikul to probability Z greater than 2.23 untuk negatif equal to di sini. So bolehlah terus tengok table kita 2.23 kita akan jadi okey 2.23 0.123 okey 0.1287. So itu sahaja jawapan dia di sini. So dapatlah 0.1287. Okey, seandainya ingin menggunakan kalkulator, boleh terus ambil, bila untuk less than kita boleh terus ambil P saja. Macam tadi P masukkan nilai negatif 2.23, automatik dia akan bagi jawapan di sini. Sama juga jawapan dia. Itu cara nak guna kalkulator. Okey, kita tengok pula yang D. Okey, untuk D soalan minta probability Z kita in between 0 and 1. Okey, macam kita tahu kalau daripada bracket, so daripada curve kita, normal curve, kosong ni memang kosong hingga 1. So di sini. Dan dalam table hanya boleh ada greater than satu benda saja. So kalau nak gunakan table, kita tahu dia adalah dengan cara probability Z yang lebih besar daripada kosong, semua benda di sini kita tolakkanlah dengan yang di sini, satu lebih besar daripada 1, maka dapatlah yang tengah di sini saja. So dia seumpama equal juga dengan probability Z yang lebih besar daripada kosong tolak probability Z yang lebih besar daripada 1. Dapatlah jawapan. So kita tengok Z kosong berapa, Z 1 berapa daripada table. Z kosong 0.5, Z 1 0.1587. So kita tolakkanlah dua benda tu. So Z kosong tadi 0.5 000 tolak 0.1587 tadi, maka dapatlah jawapan 0.3413. Okey. So ini kalau kita nak pakai table. Kalau nak pakai calculator, okey, bila pakai calculator, okey, in between ni sebenarnya kita boleh juga pakai, kalau korang nak pakai Q yang nombor 2, Q tadi. Okey, untuk Q macam saya kata memang dia antara kosong, start kosong hingga ke belah kanan ataupun belah kiri. So kalau di sini memang start kosong, kita automatik boleh pakai, kita letak saja Q, nilai dia 1. Akan dapat jawapan terus di sini. 0.3413. Itu kalau kita nak pakai Q. Tak nak pakai Q, kita boleh pakai, ada macam-macam cara Ini kalau yang pertama. Kalau untuk yang kedua, kita boleh pakai R. Untuk yang kanan, nombor 3, R tu.
Okey, di mana R tu apa yang kita kena buat? Kita kena R, macam tahu R untuk belah kanan sama macam tadi R kosong ataupun kita kat sini. Maksudnya kita ikut di sini. Z greater than, ubah jadi macam ni. Barulah kita boleh pakai R0 tolak R1. Ikut kalkulator. Dapatlah jawapan di sini sama. Ataupun tak nak, kita boleh pakai P. Nombor 1 punya tu. P di mana kita pakai yang 1 sebab P adalah belah kiri. 1 tolaklah kosong. Maksudnya P 1 tolak P kosong. Terpulang masing-masing nak ikut macam mana tapi jawapan masih akan bagi yang sama. So itu caranya kita nak buat kalau pakai guna kalkulator. Tapi kalau pakai kalkulator yang advance sikit yang saya kata tadi yang 570EX tu, boleh terus pakai lower dia. Kita letak lower. Untuk yang lower kosong, upper kita 1. Terus dapat jawapan sama saja. Okey. Itu jenis kalkulator yang masing-masing Okey, itu untuk D. Okey, kita tengok pula yang E. E dia minta find the probability Z kita in between negatif 1.41 dan 2.07. Okey, kalau kita tengok daripada curly bracket, daripada curve standard normal kita, negatif 1.41 lebih kurang di sini nilai dia. Sebab tengah-tengah ni kosong. 2.07 di sini lebih kurang. So range dalam di sini between. So kalau pakai table, okay, apa yang kita boleh buat? Kita tahu kita di sini ada dua benda, negatif dan positif. So sebenarnya dengan cara semua ni kita tahu total dia adalah 1. Tolakkanlah dengan, kita tahu kita kena tolak yang belakang, tolak yang depan, maka tinggallah yang tengah. So maksudnya 1 kena tolakkan dengan probability Z less than daripada negatif 1.41, tolakkan probability Z 2.0, tolak probability Z greater than 2.07. Okey, di mana kita tahu negatif 1.41 tak ada dalam table, dia sama juga dengan, dia simetri kita tahu dia sama juga dengan Z greater than 1.41. Di sini masih tak berubah. Probability Z 2.07. So pergilah table balik, kita tengok 1.41 di mana dan 2.07 mana. 1.41 0.0793, 2.07 2.567 sini. Kita ambil nilai 2 ni, maka kita gantikan nilai. So 1 tolak 0.01923, maaf, yang 1.41 ni equal to tolak 1 tolak 0.0793 tolakkan dengan 2.07 ni nilai dia adalah 0.01923. Jawapan dia adalah 0.90147. So ini kalau kita pakai table. Okey, bagaimana kalau nak gunakan kalkulator? Macam saya kata tadi, okey, kita lukis balik. Kalau bell shape dia tadi, okey, bell shape kita tak boleh pakai Q terus. Sebab apa? Kenapa kita tak boleh pakai Q? Sebab Q antara kosong ke sini. So kalau nak guna Q, let's say yang pilih 2Q. So Q ni apa yang korang kena buat? Korang kena tambahkan, maksudnya Q 2.07 tambah Q negatif 1.41. Barulah korang boleh dapat jawapan. Tak boleh terus jawab. Okey, itu kalau pakai Q. Tapi saya selalu sarankan korang pakai R terus. Lagi senang. R untuk yang greater than, di mana R
Kalau nak pakai yang R nombor 3 tu, R kita buat R, kita tahu ambil yang greater than, maksudnya daripada negatif 1.41 semua dia akan dapat R negatif 1.41 tolak R 2.07, tolak 2R yang di sini, R di sini, maka dapatlah di sini. Tolak kena R 2.07 kalau pakai R. Begitu juga kalau nak pakai Q, jawapan dia masih sama dengan yang atas tadi. Okey, kalau yang pakai kalkulator yang EX, masukkan saja lower kita dan nilai upper kita, dapat jawapan terus. Okey, itu sahaja kalau untuk yang daripada Z score, memang dah daripada dalam in term of Z score. Okey, nanti kita akan sambung balik dalam yang akan datang untuk yang daripada nilai X nak ubah kepada standard normal.